Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 26 Februari bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad menyifatkan ia pengalaman pertama apabila berdepan dengan persaingan 4 penjuru di Dewan Undangan Negeri Dun Benut pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor kali ini. Pengerusi Barisan Nasional BN Johor dan penyandang kerusi Dun itu berkata jumlah calon tersebut merupakan paling ramai sejak beliau bertanding 3 penggal lalu. Pengalaman saya ini adalah bilangan yang paling ramailah bertanding di kerusi L53 dan berdasarkan kepada suasana di pusat penamaan calon, kita dapat melihat bahawa Barisan Nasional akan bertanding antara 3 hingga 7 penjuru. Ini adalah merupakan satu keadaan di mana kita dapat melihat proses demokrasi berjalan begitu lancar dan berjalan dalam suasana penuh kemesraan antara calon-calon yang bertanding pada hari ini. Datuk Hasni akan berdepan pertandingan 4 penjuru apabila ditentang calon Perikatan Nasional PN, Senator Datuk Isa Abdul Hamid, selain calon Parti Perjuang Tanah Air Pejuang Iskandar Nur Ibrahim dan calon PKR Hanif Elias Ghazli Osman. Pengumuman pencalonan keempat-empat calon berkenaan dilakukan Pegawai Pengurus RO Pilihan Raya Dun Benut, Muhammad Rafiq Abdullah. Pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 lalu, kerusi Dun itu dimenangi Datuk Hasni dengan 9,480 undi berbanding calon Zulkifli Tasrib PKR meraih 5,033 undi, manakala Muhammad Firdaus Jaafar PAS mendapat 2,590 undi. Hasni menang dengan majoriti 4,447 undi. Dalam pada itu, kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Lakin menyaksikan pertembungan 6 penjuru pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor 12 Mac ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dato' Abdul Rahman Saleh mengisytiharkan keputusan penamaan 6 calon yang sah bertanding di Dun Lakin pada jam 10.30 pagi tadi. Calon berkenaan ialah Rasid Abu Bakar mewakili muda, Hairi Mat Shah daripada Barisan Nasional BN dan calon PKR Dr. Zamil Najwa Arba'in. Manakala calon Perikatan Nasional PN meletakkan Zulkifli Bujang iaitu bekas Setiausaha Akbar Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin bertanding di situ. Turut sama pakar motivasi dan pendakwah bebas Nur Ramadan Buan sebagai calon bebas serta calon pejuang Muhammad Riaz Muhammad Hashim. Berita berikutnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengeluarkan perintah pembekuan aset dan akaun bank milik bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Astro, Datuk Rohana Roshan. Ia dibuat susulan siasatan oleh agensi berkenaan selepas bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Incorporated, Tim Leisner, mendakwa diperas ugut dalam pembelian sebuah rumah di London menggunakan wang One Malaysia Development Berhad 1MDB. Sumber SPRM berkata pembekuan aset Rohana dibuat mengikut Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan AMLA 2001. Melalui perintah itu, ia melarang Rohana daripada melakukan sebarang transaksi membabitkan rumah atau akaun bank miliknya di United Kingdom. Menurutnya, tindakan itu diambil selepas SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan Leisner yang mendakwa diugut untuk membelikan sebuah rumah bernilai 10 juta dolar Amerika atau 42 juta ringgit di London. Pada Jumaat, media melaporkan SPRM mengambil keterangan Rohana untuk siasatan mengikut Seksyen 4-1 AMLA 2001 dan ia disahkan bekas CEO itu dalam kenyataan media melalui firma guaman Valen Oh and Partners. Beliau dipercayai dipanggil SPRM bagi membantu siasatan berhubung pendedahan Leisner dalam kes 1MDB di Mahkamah New York pada Isnin.
Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya secara melawan arus di kilometer 6.2 Lebuhraya Sprint dari arah Hartamas menghala Plaza Tol Pantai di Ibu Negara bertembung sebuah kenderaan lain. Dalam kejadian kira-kira jam 1 pagi itu, mangsa berusia 28 tahun yang memandu Pro 2 Azia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian dada. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Sarifuddin Muhammad Salih berkata, siasatan awal mendapati pemandu Pro 2 Azia membuat pusingan U di Plaza Tol Pantai dan memandu secara melawan arus. Ia kemudian bertembung dengan Proton Saga dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun yang sedang menghala ke Plaza Tol Pantai di lorong paling kiri. Katanya pemandu Pro 2 Azia parah di dada dan meninggal dunia di lokasi, manakala pemandu Proton Saga cedera dan dihantar ke Hospital Pantai. Katanya siasatan masih diteruskan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beralih ke perkembangan banjir di Terengganu. Sehingga jam 12 tengah hari tadi, 2,598 mangsa ditempatkan di 59 pusat pemindahan sementara PPS. Angka itu mencatatkan pertambahan berbanding jam 8 pagi tadi, di mana seramai 2,563 orang ditempatkan di 51 PPS. Menurut laporan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, 5 daerah masih terjejas iaitu Kemaman, Hulu Terengganu, Besut, Dungun dan Setiu. Daerah Kemaman masih mencatatkan jumlah mangsa tertinggi apabila seramai 1,384 mangsa berada di 19 PPS. Ia mencatatkan pertambahan berbanding seramai 1,244 orang dipindahkan ke 18 PPS pagi tadi. Di Hulu Terengganu, walaupun jumlah mangsa mencatatkan penurunan apabila seramai 430 mangsa berbanding seramai 652 mangsa pagi tadi, namun ia mencatatkan pertambahan PPS iaitu dari 11 ke 13. Di Besut, 13 PPS dibuka bagi menempatkan 435 mangsa. Mangsa banjir di Setiu turut bertambah apabila seramai 297 mangsa daripada 103 keluarga berada di 10 PPS. Bagaimanapun, jumlah mangsa banjir di Dungun menunjukkan penurunan apabila 52 mangsa ditempatkan di 4 PPS. Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Cawangan Melaka yang ditutup sementara selepas mengalami keretakan baharu kesan daripada gempa bumi di Indonesia semalam dibenarkan beroperasi semula hari ini. Exco Kejeraya Pengangkutan Kemudahan Awam, Infrastruktur dan Pengurusan Banjir Negeri, Datuk Rahmat Wariman berkata, siasatan forensik Jabatan Kejeraya JKR Melaka petang semalam mendapati keretakan halus itu tidak menjejaskan struktur utama bangunan berkenaan. Dan masyarakat itu adalah keretakan yang kecil, keretakan kecil, sebesar dipanggil hair crack ataupun seperti keretakan rambut kecil dan tidak melibatkan struktur. Yang paling penting tidak melibatkan struktur seperti tiang, seperti beam, ground beam ataupun beam atas. Cuma pada plaster. Tapi dia semua tingkat melibatkan tingkat 1 sampai 8 ke tak? Tak semua tempat. Tak semua tempat. Cuma ada 1-2 tempat dia. Tapi disahkan bangunan itu selamat. Semalam Malaysia Gazette melaporkan bangunan LHDN Cawangan Melaka diarah tutup sementara susulan mengalami keretakan baharu dari tingkat 1 hingga 8 bangunan kesan gempa bumi berukuran 6.2 skala Richter yang melanda Pasaman Barat di Sumatera Barat, Indonesia 9.39 pagi semalam. Mengulas lanjut, Datuk Rahmat yang juga Adun Air Molek berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kerosakan bangunan lain di negeri ini akibat gempa bumi itu. Baik, kita ke berita seterusnya. Sehingga Jumaat, seramai 751,928 individu atau 21.2% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids. Menerusi laman web COVID Now, sejumlah 14,453,640 atau 61.4% populasi dewasa di dalam negara pula
telah menerima dos penggalak COVID-19 dan seramai 22,947,671 atau 97.5% lengkap vaksinasi. Manakala 23,227,035 atau 98.7% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,800,143 individu atau 90% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 2,892,596 atau 93% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Katanya sebanyak 132,371 dos suntikan vaksin telah diberikan pada hari berkenaan melibatkan 44,992 suntikan dos pertama, 948 suntikan dos lengkap dan 86,431 suntikan dos penggalak. Ia menjadikan jumlah kumulatif vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kini meningkat kepada 66,865,787. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.